Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kamu semua dah buka link yang cikgu hantar di WhatsApp? Dah, cikgu. Sudah, Dah, cikgu. cikgu. Baiklah. Cikgu. Okey, itu merupakan medium aplikasi pembelajaran dan tugasan. Cikgu ada masukkan slide pembelajaran hari ini dan tugasan aktiviti yang akan kita lakukan sebentar lagi. Okey, kita akan gunakan aplikasi Padlet ini untuk memudahkan penghantaran tugasan sebentar lagi untuk aktiviti dan sebagainya. Jelas semua? Jelas, cikgu. Jelas, cikgu. Bagus. Okey, untuk slide, sekejap ya cikgu buka. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran, pastikan kamu semua dalam keadaan bersedia, fokus sepenuhnya. Okey, kamu digalakkan merujuk buku teks dan slide yang telah cikgu sediakan ini. Dan yang ketiga, dengar isi penting dan catat nota. Ini adalah penting, kamu mesti catat nota sebab lagi kita akan adakan aktiviti berkumpulan dan penilaian secara individu. Dan yang terakhir, kalau ada soalan, tanya terus dan tulis di ruangan komen. Untuk siapa-siapa yang malu kucing boleh tulis dekat ruangan komen. Faham semua? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Bagus anak murid cikgu semua ni. Nampaknya sangat bersemangat. Okey, baiklah. Slide kedua. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk tingkatan 4, bab 3 iaitu 3.6 dasar pendudukan Jepun di negara kita. Okey, slide seterusnya. Okey, sebelum negara kita merdeka, kita pernah diduduki oleh negara Jepun. Jepun telah memperkenalkan pemerintahan tentera dan ekonomi kawalan. Dan selain itu, terdapat pelbagai rancangan yang diperkenalkan oleh Jepun untuk mengawal rakyat dan ekonomi. Baiklah, mari kita lihat apakah dasar dan rancangan yang dibuat oleh Jepun semasa mereka menduduki negara kita selama, siapa yang tahu Jepun duduk negara kita selama berapa? Dia menjajah negara kita. Saya cikgu. Okey, Ros ni dah berapa tahun? 3 tahun, cikgu. 3 tahun. Okey, bagus Ros. 3 tahun dan cikgu tambah lagi kat belakang, 8 bulan. Jepun menjajah negara kita 3 tahun, 8 bulan. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat difahami melalui, kamu ingat 3 dasar. Ini penting ni. Dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Okey, next. Okey, baiklah. Dasar pentadbiran kena faham ada beberapa dasar pentadbiran kita pecahkan seperti biasa. Yang pertama, dasar pentadbiran tentera Jepun dan yang kedua, dasar terhadap Raja-Raja Melayu dan yang ketiga, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Okey, kamu lihat kita merujuk kepada pentadbiran tentera Jepun. Okey, tentera Jepun ni dia memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal ni, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk apa tu? Kawasan pertahanan khas. Okey, bagus Fatin, membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-25. Okey, seterusnya dasar Raja-Raja Melayu. Okey, kamu kena tahu mengenai Raja-Raja Melayu. Jepun mahukan sokongan penduduk paling ramai dekat Melaya. Baiklah, cikgu nak tanya. Kaum apa yang paling ramai? Saya, cikgu. Kaum Melayu, cikgu. Kaum Melayu. Okey, Melayu, bagus. Melayu. Bagus. Iman. Okey, baiklah. Kaum yang paling ramai ialah kaum Melayu. Siapa ketua orang Melayu? Raja-Raja Melayu, cikgu. Okey, bagus Fatin. Ketua kita ialah Raja-Raja Melayu. Okey, jadi penting tak Jepun ni nak jaga Raja-Raja Melayu ni? Penting lah kan? Jadi bayangkan Syakirah, Jepun sampai saja ke Tanah Melayu, dia tembak mati semua raja kita. Kamu rasa apa yang akan terjadi? Kalau Jepun tembak raja kita ni, apa yang akan terjadi? Rakyat akan memberontak. Okey, pandai Fatin. Jadi pergaduhan. Ya, jadi pergaduhan. Lepas tu rakyat akan bangkit menentang Jepun. Tapi Jepun dia masuk ke Tanah Melayu, Jepun terus berbuat baik dengan raja-raja. Bijak tak Jepun ni? Bijak kan?
Oleh itu, Jepun dia kekalkan Raja-Raja Melayu sebagai, kamu ingat ni penting, Ketua Hal Ehwal Agama Islam dan Adat Melayu. Jepun dia memang tak ganggu sebab dia tahu itu adalah agama kita, agama Islam. Kemudiannya, diberikan pencen sama seperti British. Maksudnya beberapa gaji yang raja-raja dapat waktu dengan British tu Jepun juga kekalkan. Dan akhir sekali, kedudukan raja sebagai sultan di negeri masing-masing di bawah pengawasan gubernur. Okey, seterusnya kita tengok pula dasar kepimpinan tempatan. Okey, Jepun dia melantik pegawai tempatan. Siapa yang tahu jawatan yang paling tinggi British pernah bagi pada orang Melayu? Kerani cikgu, kerani. Kamu ulang kaji dah ke tajuk ni? Pandai ni. Ya, saya ulang kaji cikgu, saya rajin. Okey, Rajin terus. Okey, paling tinggi di bawah British sebagai penjawat awam iaitu kerani. Maksudnya British dia memang tak bagi peluang untuk kita jawatan yang tinggi-tinggi seperti pegawai-pegawai, tak bagi. Itulah kebijaksanaan Jepun. Bila Jepun masuk saja ke tanah Melayu ni, dia terus bagi pangkat kepada kepimpinan tempatan. Okey, seterusnya Jepun juga menubuhkan Korenjo atau kita panggil dia sebagai sekolah latihan kepimpinan untuk bagi kita tahu bagaimana untuk memimpin, melatih dan menanam semangat perjuangan. Tapi perjuangan bagi politik orang Jepun. Itu yang menyebabkan orang-orang tempatan pada awalnya sangat menyukai Jepun. Okey, semua jelas setakat ni? Jelas cikgu. Jelas cikgu, jelas. Okey, baiklah kita terus kepada dasar ekonomi. Dari segi dasar ekonomi, antaranya Jepun dia buat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Maksudnya dekat sini penyelidikan untuk benda-benda baru. Sebab apa Jepun terpaksa buat benda ni? Sebabnya pada waktu ni bahan mentah tidak mencukupi. Jadi pada zaman tersebut pelbagai ciptaan telah dihasilkan, antaranya Jepun cipta lori yang berkuasa arang batu. Minyak tak cukup sebab peperangan kan. Jadi terciptalah lori guna arang batu. Selalunya kita dengar kereta api je kan guna arang batu. Ni Jepun. Ya cikgu. Ya, Ya, ni cikgu. lori guna arang batu. Kreatif betul. Okey, seterusnya kita lihat mata wang dicetak menggantikan mata wang British. Okey, inilah kesan yang paling buruk. Baiklah, cikgu nak pesan ni pada pelajar-pelajar katakanlah suatu hari nanti. Okey, Rus, Syakira, Amar atau Hasmi lah katakan kamu menjajah negara orang. Jangan cetak mata wang baru. Ini kesilapan yang paling buruk Jepun buat. Dalam banyak-banyak kebijaksanaan Jepun ni, bila dekat ekonominya, dia buat kesilapan yang sangat besar. Jadi itu yang menyebabkan inflasi jatuh di mana Jepun memperkenalkan wang pokok pisang. Baiklah, ada soalan tak mengenai cetak wang ni? Cikgu nak tanya, Ha. apa kesan daripada penggunaan mata wang tu terhadap tanah Melayu? Okey, cikgu bagi contoh lah kan. Untuk kamu mudah faham. Okey, kamu bawa duit dekat kedai, kamu nak beli apa? Roti. Harga roti tu RM2.50. Okey, kamu bagi kertas je dekat dia kan? Betul tak? Bagi kertas je. Tapi kamu bagi kertas tapi dapat barang. Jadi kita panggil kertas tu ada nilai yang sangat berharga. Tetapi bila cetak terlalu banyak, wang tersebut tiada nilai sebab barang tiada. Beras tak mencukupi, gula tak mencukupi tapi duit banyak. Jadi ini yang menyebabkan kadar inflasi tinggi. Okey, seterusnya sistem ekonomi kawalan. Okey, akibat kemelisitan ekonomi ni, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan ekonomi kawalan. Sistem ekonomi kawalan ini diperkenalkan dengan pengeluaran makanan dan industri dirancang untuk kebaikan orang Jepun pada waktu itu. Sampaikan makanan seperti beras dicatu, rakyat perlu beratur untuk mendapatkan beras daripada pihak Jepun dengan menggunakan kad catuan makanan. Seterusnya kita beralih kepada dasar sosial. Dasar sosial ada 4. Cikgu terangkan yang pertama ialah pendidikan.
Okay, Jepun dia menuntut sekolah Inggeris dan Cina. Tujuannya untuk menghapuskan pengaruh barat dan kemudiannya untuk tanam kesetiaan terhadap Jepun. Baiklah, sekolah Jepun kan untuk siapa-siapa yang tak dapat bayar lah. Pagi-pagi waktu kita pergi sekolah zaman sekarang lah, bila kita menyanyikan lagu sekolah, kita menghadap mana? Hadap bendera. Betul Fatin, kita menghadap tiang bendera kan. Tetapi bila zaman Jepun ni kita kena menghadap matahari terbit. Maksudnya kita tak boleh menghadap ke depan, kita kena menghadap ke sebelah kiri. Maksudnya Jepun ni dia nak tanam kesetiaan pada diri kita. Sebab tu matahari terbit itu adalah arah negara Jepun. Seterusnya sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat iaitu kita panggil Hakuichu. Okay, sebut tengok. Hakuichu. Ichiu. Okay, comel. Fatin boleh dah bahasa Jepun ni. Okay, seterusnya kita lihat sikap Jepun terhadap agama Islam. Okay, Jepun ni dia menghormati agama Islam. Bukan sahaja menghormati, tetapi Jepun juga membuat majlis agama negeri. Tu yang pelik tu, nak tergelak pun ada kita dengar kan. Dia yang membuat majlis agama negeri untuk kita. Jepun dia tidak campur tangan dalam adat resam. Okay, pemerintahan diteruskan seperti biasa. Ulama-ulama pun semua tak diganggu. Dan Jepun juga membuat persidangan agama Islam walaupun mereka bukan agama Islam. Okay, next seterusnya. Iaitu catuan dan penghasilan makanan. Tujuannya adalah untuk kawal barang-barang keperluan antaranya beras, gula, garam. Okay, bayangkan masa ni semua orang tak cukup makanan. Sebab itulah zaman Jepun orang panggil zaman ubi kayu. Okay, Jepun juga buat kempen tambah lebih banyak makan. Maksudnya makanan-makanan akan ditambah supaya semua orang cukup makanan. Okay, selain itu, disebabkan catuan makanan ini, penduduk menjadi lebih kreatif. Contohnya, okay, kamu lihat kat dalam buku teks, rujuk buku teks sama. Tempe dari pokok getah. Bayangkan tempe tu kita buat daripada kacang soya, tapi waktu dulu buat tempe tu guna pokok getah. Tak tahulah rasa dia baik ke apa kan. Okay. Seterusnya iaitu layanan terhadap penduduk. Layanan ada 3 kategori, Cina, India, Melayu. Kamu ingat secara umum sajalah cikgu cerita. Cina ni Cina dilayan secara kasar sebabnya Jepun tidak suka dengan kaum Cina. Soalnya, kenapa tak suka? Kerana perang Cina-Jepun. Dan Melayu pula, Melayu dilayan dengan baik kerana ingin mendapatkan sokongan Melayu iaitu lawan daripada British lah. Dan yang terakhir India. Jepun dia mahukan sokongan India-British dekat India. Okay, faham semua? Faham cikgu, faham. Terima kasih cikgu. Okay, baiklah kalau semua faham, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kalau tiada soalan dah kan, kita akan lakukan aktiviti yang seterusnya. Baiklah, sekarang ni kita akan beralihlah kepada aktiviti berkumpulan. Okay, tadi cikgu dah terangkan dekat kamu dasar-dasar pendudukan Jepun di tanah Melayu yang mana ada 3 dasar, iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Okay, sebelum kita masuk kepada aktiviti berkumpulan, cikgu akan berikanlah arahan untuk aktiviti kumpulan kamu. Okay, cikgu nak kamu semua dengar betul-betul dan kalau boleh cikgu nak kamu semua catat. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, sebentar Boleh, lagi cikgu cikgu. akan bahagikan kamu kepada 2 kumpulan. Okey, cikgu nak kamu semua lantiklah seorang ketua dalam kumpulan kamu yang mana kamu suka. Okey, setelah itu cikgu nak kamu semua buka pautan Padlet kelas kita dan cikgu nak kamu muat turunlah soalan perbincangan di dalam aplikasi Jamboard. Okey, setelah itu cikgu nak setiap kumpulan perlu membuat perbincanganlah berdasarkan soalan yang telah cikgu berikan. Okey, cikgu nak semua ahli Quran ambil bahagian, cikgu tak mahu seorang saja yang tulis. Okey, cikgu akan berikan masa kepada kamu. Okey, cikgu akan beri masa kepada kamu 4 minit. Okey, cukup ke 4 minit cikgu bagi? Cukup cikgu, cukup. Cukup sebab Cukup. Okey. Cukup cikgu. Kamu kan dalam kumpulan kan, nanti kamu bahagilah. Okey, seorang boleh tulis yang ni, seorang boleh tulis yang ni kan. Okey, setelah itu cikgu nak ketua daripada 2 kumpulan tersebut perlu membuat perbentangan lah. Okey, jadi kamu ada soalan setakat ni yang kamu nak tanya cikgu, mungkin ada yang tak faham?
Cikgu, saya kumpulan dengan siapa cikgu? Okey, sekejap. Cikgu dah, bahagi dah lah kamu kepada kumpulan lah, sebab cikgu tak maulah kamu ni asyik kumpulan dengan kawan kamu je. Cikgu nak kamu berkenalan lah antara dengan kumpulan yang lain lah. Boleh ingat tak ni ahli kumpulan masing-masing? Ya, saya ketua Boleh cikgu. cikgu. Okey, kumpulan dua. Okey, nantilah kumpulan Boleh cikgu. ketua kumpulan kamu. Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkanlah aktiviti kamu di dalam Padlet. Okey, semua boleh buka Padlet, aplikasi Padlet masing-masing. Okey, ni merupakan soalan lah untuk kumpulan kamu. Okey, kumpulan 1 perlu jawab soalan 1 lah, iaitu bagaimanakah dasar pentadbiran Jepun ke atas, seperti yang cikgu telah terangkan tadi kan, terhadap tanah Melayu dan Sumatera, raja-raja Melayu dan kepimpinan tempatan. Okey, seterusnya kumpulan 2, soalan kamu kena terangkanlah kesan negatif sosioekonomi pendudukan Jepun di tanah Melayu terhadap masyarakat tempatan. Okey, boleh faham setakat ni? Faham cikgu. Boleh cikgu, boleh faham Boleh cikgu. Jadi, kamu semua boleh mulalah dari sekarang. Cikgu akan set masa lah dekat kumpulan kamu. Kamu semua boleh mula tulis. Kamu boleh rujuk buku teks ataupun kalau kamu nak buat carian lebih, kamu boleh buat carian di Google lah untuk tajuk kamu. Cikgu tengok semua dah masuk dah. Masa lagi 3 minit. Banyak lagi masa ni. Kumpulan 2 dah tulis, kumpulan 1 dah tulis. Kalau nak tanya cikgu boleh tanya, jangan malu-malu. Kalau ada yang tak faham. Okey cikgu. Masa lagi 2 minit. Jom kita tengok kumpulan 1. Baru tulis satu isi ni kumpulan 1. Dasar Raja-Raja Melayu kan, kamu boleh tengok yang Jepun ni dia mengiktiraflah Raja-Raja Melayu ni sebagai ketua agama Islam kan, dan ada istiadat Melayu. Lepas tu kepimpinan tempatan ni dari segi penubuhan Kokorenjo. Masa lagi 1 minit. Ni ada dah jawapan. Kepimpinan tempatan, betul. Kalau boleh kamu letak poin-poin penting saja, nanti waktu bentang kamu terangkan dengan lebih jelas. Seterusnya soalan yang kedua. Ada yang ada tulis pendidikan, ekonomi. Masa ada lagi 1 minit. Semua macam dah tulis dah. Sekejap cikgu, sekejap. Tak apa. Boleh teruskan. Masa dah tamat. Ni bom Jepun ke cikgu? Ya, bom Jepun, bom atom. Bom Hiroshima. Sekarang ni kita akan pergilah kepada kumpulan soalan yang pertama. Cikgu nak ketua kumpulan untuk kumpulan 1 boleh mulakan perbentangan kamu. Saya cikgu, saya ketua kumpulan 1. Siapa ketua kumpulan 1? Boleh Soalan mulakan. 1, bagaimanakah dasar pentadbiran Jepun ke atas tanah Melayu dan Sumatera, Raja-Raja Melayu dan kepimpinan tempatan? Kita akan lihat pada 3 aspek cikgu. Yang pertama tanah Melayu dan Sumatera, yang kedua Raja-Raja Melayu dan yang ketiga ialah kepimpinan tempatan. Yang pertama tanah Melayu dan Sumatera, di mana dasar pentadbiran yang Jepun laksanakan adalah pemerintahan tentera yang menggabungkan tanah Melayu dan Sumatera untuk membentuk kawasan pertahanan khas. Terusnya tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru, manakala Sabah, Sarawak dan Brunei dikenali sebagai Borneo. Untuk poin yang kedua pula cikgu, Raja-Raja Melayu, di mana dasar pentadbiran Jepun mengiktiraf Raja-Raja Melayu. Mereka diberi bayaran pencen seperti sebelum perang. Seterusnya, kedudukan raja sebagai sultan di negeri masing-masing adalah di bawah pengawasan Gabenor dan pengiktirafan dibuat semasa persidangan Raja-Raja Melayu dan Sumatera.
Dan yang terakhir ialah kepimpinan tempatan, di mana melalui kepimpinan tempatan ini mereka diberi kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan dengan tujuan untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Itu sahaja daripada kumpulan kami, Cikgu. Okay, terima kasih kepada kumpulan 1. Okay, Cikgu tengok isi yang kamu masukkan berkaitan dengan dasar pentadbiran Jepun ke atas tanah Melayu. Semua kamu masukkanlah, iaitu dari segi tanah berkenaan dengan tanah Melayu dan Sumatera, dari segi dasar terhadap raja-raja Melayu, di mana Jepun ini mengiktiraf kedaulatan mengiktiraf raja-raja Melayu ini sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan kamu juga masukkanlah kepimpinan tempatan, di mana Jepun ini dia melantiklah pegawai tempatan ini dengan jawatan yang lebih tinggi, yang bertujuan untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk tempatan. Cikgu tengok perbentangan yang baik. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan... Terima kasih, Cikgu. Sekarang ni kita akan beralihlah kepada untuk soalan yang kedua, iaitu kesan negatif sosioekonomi pendudukan Jepun di tanah Melayu terhadap masyarakat tempatan. Ketua kumpulan untuk soalan 2 dipersilakan. Baiklah Cikgu, saya Ketua Kumpulan 2 dan wakil untuk membentangkan jawaban kami. Baiklah, soalan kami, kesan negatif sosioekonomi pendudukan Jepun di tanah Melayu terhadap masyarakat tempatan. Bagi aspek ekonomi, pendudukan Jepun di tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya masalah inflasi. Jepun telah memperkenalkan wang kertas, iaitu wang pokok pisang, dan keadaan ini telah menjadikan ekonomi tanah Melayu diparas inflasi. Malah cetakan wang tanpa kawalan juga menyebabkan lambakan dan jatuhan nilai, sedangkan barang yang ingin diperoleh adalah terhad dan berkurangan. Seterusnya, bagi aspek sosial pula, kita boleh melihat kesan negatif pendudukan Jepun di tanah Melayu melalui layanan terhadap penduduk. Hal ini disebabkan Jepun telah memberikan layanan yang berbeza mengikut kaum. Malah dasar dan layanan Jepun terhadap orang Cina lebih kejam berbanding dengan orang Melayu dan orang India. Seterusnya, bagi aspek pendidikan pula, Jepun telah menutup sekolah Inggeris dan Cina. Jepun telah memberikan pendidikan yang menekankan semangat Jepun, iaitu menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun. Malah pengajaran bahasa Jepun di Nippongo telah dijalankan secara meluas menjadi bahasa Jepun sebagai lingua franca. Selain itu, kita boleh melihat kesan negatif pendudukan Jepun terhadap tanah Melayu melalui sikap Jepun terhadap agama. Dalam hal ini, Jepun telah memberikan agama Islam, membenarkan agama Islam diamalkan, namun tindakan Jepun telah mencemarkan agama Islam. Hal ini disebabkan mereka telah menggunakan masjid sebagai tempat makan, minum, tidur dan dijadikan sebagai kubu. Dalam pada itu, penduduk Melayu dipaksa sujud kepada matahari yang terbit, iaitu melambangkan penyembahan kepada Maharaja Jepun. Takat itu saja pembentangan dari kumpulan 2, Cikgu. Ya, terima kasih kepada soalan kepada kumpulan 2. Okey, saudari NT. Okey, Cikgu tengok isi yang kamu masukkan berkaitan dengan soalan 2 ni betul lah, iaitu kesan negatif sosioekonomi. Kita boleh lihat melalui masalah inflasi, iaitu yang mana Jepun ni dia memperkenalkan mata wang pokok pisang, yang mana Jepun ni dia mencetak mata wang yang terlalu banyak, sedangkan barang di pasaran itu adalah berkurangan, dan hal inilah yang menyebabkan berlakunya inflasi. Seterusnya dari segi dasar sosial, Cikgu tengok kumpulan 2 ni masukkan 3 isi lah, iaitu yang pertama berkaitan dengan layanan terhadap penduduk, kedua dari segi pendidikan, dan yang ketiga adalah sikap Jepun terhadap agama. Dan Cikgu tengok kumpulan tertinggal 1 isi lah, untuk dasar sosial, iaitu berkaitan dengan catuan dan penghasilan makanan. Seterusnya Cikgu tengok, Cikgu nak ucapkan tahniahlah kepada kedua kumpulan, sebab Cikgu tengok kamu semua dah faham lah dengan dasar-dasar pendudukan Jepun, iaitu dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi sekarang ni kita akan pergilah kepada aktiviti penilaian. Cikgu nak tanya, semua semua masih hadir dekat sini ke? Okey, Cikgu ada, Cikgu. Semua Cikgu, masih. semua masih bersemangat.
Masih. Okey, kalau macam Kita mau main apa lagi cikgu? adalah rahsia. Okey. Rahsia. Okey, sekarang ni kita akan buat aktiviti penilaian lah. Okey, melalui aplikasi Quizizz. Okey, kita akan buat aplikasi penilaian melalui aplikasi Quizizz iaitu cikgu akan nilailah kefahaman kamu berdasarkan topik yang telah cikgu ajarkan tadi lah, iaitu berkaitan dengan dasar pentadbiran, ekonomi dan juga sosial. Okey, kamu jangan risau sebab soalan ni mudah saja. Okey, soalan berbentuk objektif lah. Okey, semua dah bersedia? Okey, sekarang cikgu akan Ya cikgu. Okey, sekarang cikgu akan hantar link lah dekat kumpulan WhatsApp, nanti kamu boleh buka. Okey, sekejap ya. Okey, semua dah dapatkan link yang cikgu berikan dekat kumpulan WhatsApp. Kejap cikgu, kejap. Sekejap cikgu. Line slow Cikgu cikgu. tengok baru seorang je yang masuk. Cikgu ada. Okey. Nanti cikgu nak kamu letakkan nama kamu yang sebenar ya semasa kamu join quiz ni, sebab nanti cikgu nak nilai lah, akan ada nama kamu, berapa kamu dapat markah. So, cikgu tengok baru 5 orang dah masuk. Kita tunggu lagi. Cikgu, saya dah masuk cikgu. Bagus terus. Ni siapa lagi yang tak masuk? Lagi 4 orang. Lagi 4 orang belum masuk, cikgu tengok. Okey, 6 orang. Okey, 7 orang dah. Okey, semua dah bersedia? Sudah, cikgu. Cikgu ya. Okey, 1, 2, 3. Kita tengok ada yang dah jawab dah ni. KNT, tempat yang pertama. Rosnida, diikuti oleh Rosnida. Ketiga, Amar Ashraf. Ni Iman dengan Hasnin. Soalan ni mudah saja. Berdasarkan yang kamu mudah. Yang berdasarkan yang cikgu telah terangkan tadi. Kalau kamu fokus tadi, mesti kamu boleh jawab. Rosnidah mendahului di tempat yang pertama. Syahrul Syafiah tempat kedua, Ahmad Ashraf tempat ketiga. Hasnin masih cikgu tengok dekat soalan yang kedua, cikgu tengok. Syahrul Syafiah berada di tempat yang pertama untuk sekarang ni. Nampaknya Ahmad Ashraf macam nak Ahmad Ashraf macam nak pintas kedudukan, cikgu tengok. Rosnidah mendahului Syahrul Syafiah. Syahrul Syafiah. Nampaknya Amar Ashraf. Baru 5 orang selesai jawab, lagi 2 orang. 2 orang lagi yang belum selesai. Okay, 6 orang dah selesai, lagi seorang. Siapa lagi yang tak selesai? Imat Akila. Ya? Hasni bagi tahu dekat chat dia line slow cikgu. Oh, line slow. Tak apa. Kita teruskan dengan ahli yang lain. Imat Akila dah jawab habis dah ke? Imat Akila? Tengah jawab cikgu.
Okay. Network dah cikgu. Okay, tak apa. Cikgu tunggu. Okey. Kita tengok yang tempat pertama Ahmad Ashraf, tempat kedua Rosnida, tempat ketiga Atikah. Nanti 3 orang ni boleh tuntut hadiah dekat cikgu ya, nanti peringat dekat cikgu. Dia apa cikgu? Nak? Rahsia lah. Okay. Cikgu saya nak hadiah cikgu. Kena tunggu kamu jawab yang quiz seterusnya. Mana tahu Rosnida dapat nombor 1 pula. Okey, sekarang ni cikgu nak nilai pula lah. Okey, untuk jawapan yang kamu beri lah cikgu tengok. Okey, Ahmad Ashraf betul semua dengan Ahmad dan Ashraf, Ammar dan juga Rosnida. Okey, betul ke semua soalan. Tengok jawapan mana yang nampak yang kamu macam suka nak jawab. Kita mula dengan soalan 4 lah. Tengok soalan 4. Macam mana yang kamu boleh jawab salah. Okey, soalan 4. Okey, kita tengok pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jabatan yang lebih tinggi. Okey, langkah tersebut bertujuan, kita tengok jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah yang pertama mengatasi masalah kekurangan pegawai dan juga mendapatkan sokongan penduduk. Kita tengok pentadbiran tentera Jepun ni diberi peluang kenaikan pangkat sebab apa? Sebab dia nak dapat sokongan daripada penduduk. Apabila Jepun ni dia bagi macam kenaikan pangkat, maksudnya orang tempatan ni dia akan percayalah dekat dekat Jepun sebab sebelum ni macam pentadbiran British mereka tak pernah berikan kenaikan pangkat lah seperti mana yang British berikan. Okey, seterusnya Saya keliru dengan pilihan yang nombor 4 tu cikgu. Rosnida pilih yang nombor 4. Cikgu. Okey, nanti Rosnida kena baca balik lah soalan ni. Sebab dia tanya langkah itu bertujuan. Kalau kita lihat jawapan dia lebih untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan juga mendapatkan sokongan penduduk lah. Okay, seterusnya kita lihat soalan yang lain pula. Sekejap, soalan mana yang nampaknya macam kamu belum Okey, sebenarnya kita lihat soalan 6 lah. Okey, soalan 6 iaitu apakah kesan pendudukan Jepun di tanah Melayu dalam aspek ekonomi, iaitu ada 4 jawapan yang mana kamu perlu pilih 2. Kita tengok jawapan dia. Okay, jawapan dia adalah 3 dan juga 4. Okay, kalau kita lihat kesan pendudukan Jepun di tanah Melayu dalam aspek ekonomi. Okay, kalau kita lihat kesan yang paling besar lah yang Jepun buat adalah dalam aspek ekonomi lah. Yang mana British ni mencetak mata wang apa? Siapa ingat? Mata wang apa? Pisang. Pohon Ya, pisang. mata wang pokok pisang. Okay. Jepun ni dia cetak terlalu banyak wang sehingga wang tu macam tak bernilai lah. Okay. Lepas tu sedangkan barang keperluan adalah terhad. Jadi dia menyebabkan masalah inflasi dan kita boleh lihat juga kadar pengangguran dan yang meningkat lah. Okay, seterusnya kita lihat soalan yang seterusnya. Okay, sekejap. Soalan mana yang macam kamu rasa macam susah? Soalan mana? 7. Kita lihat soalan 10 lah. Soalan 10. Okay, soalan 10. Okey, antara yang berikut yang manakah betul mengenai dasar pendudukan Jepun terhadap raja-raja Melayu? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, kita tengok 5 orang jawab B lah. Okey, kedudukan sultan dan seorang jawab pentadbiran Jepun. Okey, jawapan dia adalah B, iaitu kita lihat kedudukan sultan ini diletakkan di bawah pengawasan gubernur. Okey, setakat ni kamu boleh faham ke? Ada lagi tak soalan yang kamu keliru? Okey, cikgu akan buat kesimpulan lah untuk aktiviti penilaian kamu. Cikgu nampak markah yang kamu peroleh ni sangat baik dan memuaskan. Okey, cikgu tengok ada yang macam salah 3. Okey, macam Imat Akilah, mungkin Imat Akilah boleh membuat latihan atau ulang kaji lah. Okey, cikgu nak ucapkan tahniah lah kepada Ahmad Ashraf dan Rosnida kerana berjaya menguasai lah topik soalan ini. Jadi nanti cikgu akan berikan latihan pengukuhan di dalam kumpulan WhatsApp kita. Okay, nanti kita akan bincanglah di kelas yang berikutnya. Okey, kejap ya. Cikgu buka slide. Okey, baiklah. Seronok tak tadi aktiviti kita pada hari ini? Seronok cikgu. Best cikgu, best. Okey, seronok kan? InsyaAllah minggu depan kita akan buat aktiviti yang lebih menyeronokkan. Seronok cikgu, guna Padlet, guna Quibi. Okey, itu adalah untuk minggu ni dan minggu depan kita akan guna teknologi yang lain pula. Okey, baiklah.
cikgu akan simpulkan secara keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dasar pendudukan Jepun di negara kita boleh dilihat dari segi pentadbiran ekonomi, sosial dan pentadbiran dipecahkan kepada 3. Pentadbiran tentera Jepun, kepimpinan tempatan dan dasar terhadap raja-raja Melayu. Dan bagi ekonomi pula, kita terbahagi untuk penyelidikan baru dan cetak mata wang Jepun. Dan yang terakhir untuk sosial, kamu ingat pendidikan, catuan makanan, sikap Jepun kepada agama Islam. Baiklah, cikgu nak kamu masuk kat dalam link Padlet untuk buat rumusan. Link yang tadi. Kamu tulislah dalam Padlet apa yang telah kamu pelajari hari ini. Cikgu nak kamu tulis sekarang lah. Tadi cikgu dah rumuskan dah kan? Jadi kamu pula untuk rumuskan. Okey cikgu. Tak apa, cikgu tunggu. Bolehlah tulis kat situ kamu happy, guna teknologi. Lepas tu dasar-dasar. Tulis bentuk point ke cikgu? Ikut Tulis suka kamu. point. Lebih mudah kamu tulis dalam point boleh, bentuk karangan boleh. Kamu tulis yang simple-simple saja sebab ni rumusan, cikgu nak tengok kamu faham tak? Okey cikgu. Baiklah, yang mana tak sempat untuk tulis rumusan cikgu bagi sampai esok sahaja, boleh? Boleh. Okey, Boleh, yang mana cikgu. tak sempat tu cikgu bagi Boleh, cikgu. lah sampai esok sahaja. Pastikan yang mana tak sempat tu boleh sambung sekejap lagi sebab masa tidak mengizinkan. Sebab kita dah masa dah nak habis dah. Baiklah, minggu depan kita akan masuk topik baru iaitu lagi best. Perjuangan tempatan. Okey. Itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye cikgu. Bye. Cikgu sekarang heyo. Goodbye bye.